Hello viewers, salam sejahtera. Saya Anita Aru. Kisah tragik, demi bertahan hidup, terpaksa makan daging manusia. Pada anda yang tahu, maksud perkataan cannibalism, sudah pasti bulu roma naik. Maksud cannibal adalah pemakan daging sejenis seperti manusia yang makan daging manusia. Anggota pasukan rugby amatur negara Uruguay dijadualkan untuk bermain menentang sebuah pasukan rugby di negara Chile. Presiden kelab, Daniel Yuan menyewa sebuah pesawat udara untuk menerbangkan pasukannya ke Santiago melalui Andes. Muatan pesawat ini adalah 40 penumpang dan 5 anak kapal. Juruterbang ditemani oleh seorang juruterbang pelatih. Disebabkan 10 tempat duduk masih lagi kosong, ahli pasukan menjemput beberapa rakan dan ahli keluarga untuk menemani mereka. Bersama mereka adalah Graziella Mariani yang membeli tempat duduk agar dia dapat menghadiri majlis perkahwinan anak perempuan sulungnya di Chile. Pesawat berlepas pada 12 Oktober 1972, tetapi ribut di pergunungan Andes memaksa mereka berhenti semalaman di Mendoza, Argentina. Pada keesokan hari semasa menyeberangi pegunungan Andes yang digabungi salji tebal, juruterbang pelatih menjadi keliru dan menyangka bahawa mereka telah sampai ke destinasi walaupun bacaan skrin kokpit menunjukkan sebaliknya. Juruterbang pelatih itu menurunkan pesawat terlalu awal dan akibatnya pesawat menghempas gunung. Kedua sayap dan bahagian ekor patah. Badan pesawat meluncur menuruni gunung kira-kira 725 meter sebelum menghantam ais dan salji. Nahas ini mengorbankan seorang juruterbang, 3 anak kapal dan 8 penumpang dengan serta-merta. Juruterbang pelatih cedera parah dan terperangkap di kokpit. Tidak dapat menahan kesakitan perit, juruterbang pelatih merayu kepada salah seorang penumpang untuk mencari pistolnya dan menembaknya, tetapi penumpang itu menolak untuk berbuat demikian. 33 penumpang selamat namun banyak yang cedera parah, termasuk ada yang patah kaki, patah tulang tengkorak, cebisan logam tertusuk pada perut. Bila cebisan logam dikeluarkan, beberapa inci tali usus terkeluar sekali. Demi bertahan hidup, dengan tidak patah semangat, mereka segera menolong sesama lain. Pihak berkuasa dengan segera mula mencari lokasi nahas, namun tidak berjaya kerana salji yang tebal dan warna pesawat dengan salji hampir sama. Setelah 8 hari usaha pencarian dibatalkan. Apa yang memilukan adalah, walaupun mangsa-mangsa yang selamat melihat 3 pesawat di udara, namun gagal menarik perhatian mereka disebabkan salji dan kabus tebal. Pada malam nahas berlaku, 5 lagi mangsa mati termasuk juruterbang pelatih. Untuk bertahan suhu yang amat sejuk, mangsa-mangsa mengubah suai badan pesawat seboleh mungkin agar tidak terdedah kepada salji dan memerangkap haba untuk bertahan sejuk pada waktu malam. Salah seorang mengumpulkan air dengan mencairkan salji dengan memerangkap haba matahari di atas kepingan logam. Untuk mencegah kebutaan salji, seorang lagi pula membuat kacamata hitam dengan menggunakan pelindung matahari dari kabin pilot, wayar dan tali bra. Bantal tempat duduk digunakan sebagai kasut salji. Walaupun mereka mengamalkan sistem catuan makanan yang ketat, bekalan makanan habis dalam masa seminggu. Salah seorang mangsa bertahan hidup dengan memakan sebiji kacang bersalut coklat selama 3 hari. Disebabkan salji tebal, di sekitar pegunungan ini tiada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Disebabkan kebuluran terlampau dan nekat untuk meneruskan hidup, mereka yang masih hidup berjanji sesama sendiri bahawa sekiranya mati yang lain boleh memakan daging badan mereka. Tanpa pilihan, mangsa yang selamat mula memakan mayat rakan dan ahli keluarga mereka yang sudah mati. Pada awalnya, kerana menjijikkan, mereka hanya boleh makan kulit, otot dan lemak. Tetapi bila bekalan daging berkurangan, mereka terpaksa makan hati, paru-paru dan juga otak. Disebabkan jangkitan kuman dan kebuluran, beberapa lagi mangsa mati. Beberapa minggu kemudian, musim panas menjelang dan salji mula cair. Hampir 2 bulan selepas nahas, 2 orang mangsa bertekad untuk melakukan ekspedisi mencari bantuan yang kemungkinan mengambil masa berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Selepas beberapa hari mencari bantuan, akhirnya mereka ternampak 3 orang lelaki yang menunggang keldai di seberang sungai. Dengan bantuan lelaki-lelaki ini, akhirnya pasukan penyelamat berjaya dihubungi. 72 hari selepas nahas, pada petang 22 Disember 1972, akhirnya 16 mangsa yang masih hidup dibawa pulang dengan helikopter penyelamat. Mangsa-mangsa terus dibawa ke hospital untuk dirawat. Pihak berkuasa
dan ahli keluarga mangsa yang mati di lokasi nahas memutuskan untuk mengebumikan jenazah berhampiran lokasi nahas. 15 mayat hanya tinggal rangka dimakan oleh mangsa-mangsa yang selamat. 28 mayat selamat dikebumikan. Sisa pesawat pula dibakar dengan petrol. Bapa kepada salah seorang mangsa yang telah mati menerima khabar daripada salah seorang mangsa yang terselamat bahawa anaknya sebelum meninggal menyatakan ingin dikebumikan di kawasan rumah. Walaupun tidak memperoleh kebenaran rasmi untuk mengambil mayat anaknya, ayah mangsa melakukan ekspedisi sendiri dengan seorang lelaki lain. Bila dia pulang dengan beg berisi jenazah anaknya, dia diberkas di atas kesalahan merompak kubur. Dengan campur tangan ahli politik, dia dibebaskan dan diberi kebenaran rasmi untuk menguburkan anaknya di kawasan rumah. Jika anda berada di tempat mangsa nahas, sanggupkah anda makan darah daging adik-beradik ataupun rakan anda untuk bertahan hidup? Jika makan daging sejenis adalah haram di dalam agama anda, sanggupkah anda masih makan daging sejenis? Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, share dan like. Sampai kita jumpa lagi. Salam sejahtera.